Good morning. Assalamualaikum. Kita mulakan majlis kita ni dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat pagi. Thank you Wan. Thank you. Siapa yang baru-baru masuk tu, tekan orange sebelah nama Kak Ros, nama Kini. Join my team. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Berita semalam kita cerita pasal KKR. Pagi ni kita kena share juga apa yang Blackstone sedang buat. Ya, sahabat-sahabatku. Aku cerita akan menyebabkan korang kena sentiasa berfikir. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Thank you Amir. Okay, Kak Ros minta maaf ya. Nampak je kemunculan Kak Ros tu adalah kemunculan kontroversi. Aduh, harap diampunkan, salah. Katanya, semalam kita kata cerita KKR, sekarang Blackstone pula. Jom ayat indah. Blackstone pula. Blackstone nears 5 billion Roger investment. The Globe and Mail report. Okay. Private equity firm Blackstone is bidding lebih kurang 5 bilion untuk minority stake dalam telecom and media company Rogers Communications cellphone infrastructure. Sahabat-sahabat kita, kan Kak Nur dah cakap mereka akan aim telecommunication. Macam itulah. Ini di Canada ya. Maksudnya mereka akan menguasai. Cuba sekarang ni mereka tengah bidding untuk menguasai share. Maksudnya menguasai kekuatan telekomunikasi itu sendiri ya, sahabat-sahabat. Assalam yang memberi salam, terima kasih kepada yang memberi salam ya. Waalaikumsalam. Dan kami doakan semua kita bahagia ya. Jadi inilah cerita-ceritanya. Cerita-ceritanya. Yang baru masuk, tab orange sebelah nama Kak Ros tu, warna orange, join my team ya. Kalau korang nak lah, korang pun tak nak pun tak apa. Jadinya sekarang Blackstone dia memang Amerika, dia orang dah kat Kemboja. Bunga Kemboja bukan bunga dekat kuburan ke? Bagus juga, aku mengingatkan pada Kemboja yang berkuburan macam tu ya, sahabat-sahabatku. Sahabat kita. Bukan BlackRock. Korang ni, aku cerita Blackstone. Blackstone ni abang kepada BlackRock ya. Blackstone dia terlibat dalam investment yang berisiko tinggi. Macam tu sahabat-sahabat. Sebab kalau BlackRock ni dia asset management. Dia asset management. Tapi kalau private equity adalah Blackstone. Blackstone untuk semua investment yang bersifat risiko tinggi. Dia orang hantar macam good morning. Waalaikumsalam semua. Thanks Mas Jelly. Okay, dia macam ni. Kalau untuk terkaitan dengan aset, property dan benda-benda ya, mereka akan hantar BlackRock. Terkaitan dengan subsea dan negara-negara, dia ada region dia. Southeast Asia, mereka hantar KKR. Okay. Lepas tu kalau untuk international, seluruh dunia ya, yang terkaitan dengan projek-projek yang berisiko tinggi, mereka hantar Blackstone. Maksudnya sahabat-sahabat kita, orang-orang Zion ni, Kak Ros nak bagi tahu ya. Mungkin ramai tadi masuk lepas tu keluar je tak nak dengar. Orang Zion ni, mereka mempunyai semangat penyatuan yang tinggi gila. Dan walaupun mereka orang-orang yang bukan saudara mara ya, tetapi mereka disatukan di bawah prinsip-prinsip mereka yang digariskan oleh Talmud dan geng Zion ya, sahabat-sahabat. Dan benda inilah orang kita yang sepatutnya ada. Sepatutnya orang Melayu Islam yang kena ada. Tetapi kita dirosakkan oleh barua-barua ya, yang cuba menjahanamkan negara. Thank you DGZ. So benda ini sahabat adalah satu benda yang you orang perlu tengok, perhatikan dan perhalusi ya. Ingat, kadang-kadang ada negara sekiranya terdapat resisten ke atas macam tentangan ya,
ke atas BlackRock, KKR, Blackstone, maka mereka akan hantar henchman mereka ke depan. Terima kasih ya DGZ sebab support Kak Ros. Siapa-siapa yang bagi gift semua tu saya sangat menghargai ya. Thank you Mas Jelly. Muka jadi macam lelaki. Thank you Doti. Sesiapa ya? Siapa yang akan menang? Tak tahulah tu ya. Sebab sangat sengit ya. Kita tak boleh minta maaf sama Kak Ros lempar. Tak ada sahabat-sahabat. Oh Saloma, terima kasih yang bagi coral. Sebab macam ni, kalau semua tu tak jalan, macam hari tu dekat Malaysia ya. Dekat Malaysia sebenarnya kalau kau tahu korang, tu yang Kak Ros kata ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Tan Sri Mokhtar ya. Tan Sri Mokhtar, Tan Sri Said Mokhtar kita ya, Al-Bukhari kita ya. Sebab sebenarnya sebelum mereka masuk ke dalam aset MAHB ya, sebab masa tu mereka hantar henchman mereka yang berbeza. Maksudnya anjing suruhan mereka yang berbeza ya. Aku guna perkataan tu ya, GIP ya, GIP. Semalam pun apa-apa dia suruh GIP ya. So GIP ni bila dia sebenarnya telah cuba berunding ya. Mereka telah bercuba berunding untuk menguasai port-port yang dimiliki oleh MMC, iaitu dimiliki oleh Tan Sri Mokhtar, Tan Sri Said Mokhtar. Tetapi saya tidak tahu apa berlaku. Benda tu tak jadi. Sebab saya percaya ada term yang Said Mokhtar tak buat, tak setuju. Jadi bagaimana mereka nak ngolah keadaan? Mereka gula-gulakan lah dekat MAHB tu, geng-geng Khazanah semua tu. Betul ke PUKAS? What is PUKAS? Korang, PUKAS apa tu? PUKAS tu apa? Salam hadir. Assalamualaikum semua ya. Assalamualaikum semua. PUKAS tidak wujud. Pusat Kajian Ajaran Sesat. Itu wujud, tapi dia bukan satu kumpulan yang diiktiraf. Maksudnya dia bukan agensi. Sahabat kena faham ya, ada kumpulan orang, ada satu orang yang buat benda tu ya, tapi dia bukan di bawah agensi kot. Sebab tak ada pula saya dengar Pusat Kajian Ajaran Sesat kan. Tak ada pula ya. I tak pasti pasal agama-agama ni, I tak nak sentuh ya. Sebab nanti kontroversi sahabat-sahabatku. Kak cantik kalau pakai tudung pas pasti terima akak sebagai pemimpin muslimah. Sahabatku, aku nak cerita. Aku dengan orang PAS ni, kita orang kawan-kawan je ya. Kau tahu tak? Dengan tak pakai tudung ni, aku basuh mereka sampai mereka kata aku ni ketua Dewan Muslimah ya. Kau jangan main-main. Masalah tudung tu aku malas. Malas aku nak sebut ya. Itu masing-masing lah. Tapi aku dah basuh dia orang ya. Aku dah basuh dia orang sampai dia orang kata ini kau ni level ketua Dewan Muslimah. Macam tu. Okey, sahabat-sahabat, tak payahlah masuk rumah orang tanya mandi ke tidak. Orang ni, Kak Ros ni, aku ni pembersih gila kot. Sampai hari tu Okey, sebelum tu saya nak berterima kasih ya kepada sahabat saya yang menasihatkan saya untuk jangan terlebih mandi tak kira waktu ya. Kalau yang ada kat sini tu, terima kasih ya. Sebab saya tak tahu macam mana you boleh trace. Saya pun tak tahu. Tapi I memang terkejut lah. Rupa-rupanya benda tu lah yang memburukkan saya punya respiratory problem ya. Terima kasih. Aku ni kejap-kejap mandi. Ayu buka cerita. Aku tak boleh. Ini masuk room ni, sahabat tanya orang mandi ke tak. Kau ingat aku macam mana? Aku kalau boleh kejap-kejap mandi. Sampai sahabat kita tu cakap rupanya kalau anda mandi terlampau kerap ya, dia boleh mencecaskan you punya kesihatan juga ya. Macam tu. Saya tak nak maaf ya adik, dalam room ni kita tak peduli sangat pasal orang politik ya. Sebab kalau kau tengok aku punya tu nanti Kak Roh nak up satu VTT aku dengan Tun.
Baru kau orang mengelupur. Kak Ros ni macam mana? Dengar ya, Kak Ros baik dengan semua orang. Jangan marah. Jangan marah-marah ya sahabat-sahabat kita. Macam tu. So, macam ni Kak Ros minta maaf ya. Kak Ros refrain myself untuk cerita pasal hal-hal terkait agama sebab bukan bidang kita. Kak Ros macam ni. Macam even undang-undang mufti semua bukan bidang kita. Kita tak payah ulas ya. Betul Zizi. Semput jangan mandi malam kerap boleh sejuk paru-paru sakit tulang. Betul kasih. Payah ya, payah. Lagi saya punya portfolio is very different ya. Kalau you bekerja dekat kawasan yang Muslim country okey lah. Tapi kalau you di portfolio you hantar third world country semua memang kurang. Aku masa dekat Afghanistan pun pakai ikat kepala saja ya. Masa tu tak ada pula ya jirga-jirga yang tua-tua bangka tu marah-marah kat aku atau komen apa ya. Dia just biar je. Sebab dia tahu saya datang untuk membantu mereka ya. Terima kasih Kitin, terima kasih. Kak Ros buat projek kemanusiaan untuk United Nations ya. Untuk United Nations dan projek-projek yang complicated lah ya. Dan masalah-masalah dunia tu aku pergilah buat. Sebab negara kadang-kadang bila dia orang dah tahu Kak Ros tu, dia negara itu sendiri invite kita ya. Invite kita. Macam tu. Malaysia je aku datang tu congak dekat sini, tak ada nak invite ya. Tapi korang kena ingat ya, apa yang berlaku, gameplay yang sedang dilakukan oleh geng-geng Ashkenazi, anda berhati-hati ya. Sebab mereka adalah orang yang paling kurafat ya. Macam tu. Okay. Tak ada pula berita-berita baru. Semua cerita dari overseas kita kena bawa ya. Kalau cerita tempatan kan cerita yang terlambat ya. Kita dah baca semua. Kita dah share semua ya. Lepas tu Kak Ros nak komen ya. Adalah satu shopping mall yang besar-besar ya. Dia orang punya macam duk meraihkan Halloween ya, bukan perayaan kebudayaan Malaysia ya, seperti di Bali ya. Aku heran, kita ni Malaysia ni memang meraihkan Halloween ke macam mana ni sahabat? Meraihkan iblis setan ke? Aku tanya je. Orang nak marah, marahlah. Kak Ros kena share dulu ya. Zizi, air Milo, sirap. Oh, sirap pun tak boleh ya? Terima kasih Zizi. Teh pun kurang. Okay. Morning. Okay. Tidak John. Bukan semua. You tengok ya, banyak mall, shopping mall, dia tak meraihkan macam buat kolam di Pawali ke apa ya. Kolam di Pawali besar kecil-kecil pun ya. Walaupun aku bukan penganut, tapi kita rakyat Malaysia ya. Sejak bila pula kita ni meraihkan Halloween tu? Halloween. Kenapa bila masa kita meraihkan, kenapa pula sekarang ni shopping mall dah tak ada beri keutamaan kepada perayaan tempatan, rakyat tempatan kita. Kalau kita Malaysia ada raya Aidilfitri, raya haji ya, raya kurban. Lepas tu kita ada Deepavali, kita ada Waisak, kita ada Christmas. Sekarang Halloween pula dijadikan sumber inspirasi ya. Kurang ajar betul. Inilah ciri-ciri ya, bila kita tidak ada semangat kecintaan pada negara sendiri dan masyarakat yang ada di Malaysia. Halloween tu perayaan setan. Perayaan setan. Kena faham ya. Jangan pula, ada juga aku tengok dekat TikTok tu, tapi Kak Ros malah komen lah, kau pula yang nak jadi setan, macam-macam acah-acah kau. Geram aku. Tak ada. Makin lama ni kita ni dah makin hilang jati diri. Come on lah. Ini Deepavali, sepatutnya kau promote lah apa yang baik, you know. Benda-benda cantik, ukiran, semua-semua ya. Ini Halloween pula kau nak memunculkan setan. At least menghargailah rakyat Malaysia punya perayaan. Itulah masalah orang kita pun mudah termakan jenis anai-anai semuanya. Aku geram lah. Okay.
green hydrogen ya, lebih kurangnya 3/4 lah ya, 3/4 daripada electrolyzer yang dibuat dari China akan diekspor. Biasalah China, memang kau akan cari 3 trilion, kau dah dapat semalam berapa, 306 bilion. Sekarang kerja kau nak mendominasi dan kau akan buat kesilapan yang sama, di mana kau hasilkan banyak-banyak, lepas tu kau subsidikan, lepas tu kau cuba kuasai pasaran. Tapi biasanya benda ni berjaya ya, sebab mereka China mensasarkan negara-negara yang macam kita lah ya, negara yang lapar nak jadi consumer dan tidak mau untuk jadi negara yang mencipta. Sekarang dah tak ada dah sahabat-sahabatku. Okey, sahabat-sahabat kita, itulah ya, itulah berlaku. China macam biasa, dapat duit mulalah agenda mendunia dia. Kita ni agenda menyakau. Malaysia tempatan agenda menyakau, sahabat-sahabat. Bila lagi ya? Bila lagi sahabatku? Tap. Lepas tu korang yang baru masuk, sebelah nama kini ada orange, tolong tekan tam. Kalau korang nak tekan lah. Kalau korang tak nak pun sudah, tak apa, asalkan dengar je. Dengar. Lepas tu kita nak bagi tahu ya, selepas permintaan untuk menaikkan harga ya, harga dan rate charges yang bayaran ya, maksudnya servis-servis di IJN ya, daripada 10 hingga 40% hari ini, kemarin lah ya, kemarin meeting-meeting Dewan Parlimen semua tu, sampai hari ni kita tak tahulah keputusan macam mana ya. Kenapa Kak Ros bawa benda ni? Sebab rupa-rupanya kan, ingat tak saya cakap ya, banyak rakyat Malaysia ya, pembunuh nombor 2 adalah ischemic heart problem. Maksudnya orang yang ada masalah jantung. Tapi sampai sekarang kita tak tahu ya keputusan macam mana, sama ada kerajaan membenarkan kenaikan atau tidak ya sahabat-sahabat. So kita doakanlah, apa yang terbaik untuk kita ya. Sebab kena ingat IJN ni dia di bawah MF, bukan di bawah Kementerian Kesihatan ya. Ini sebab tu kita kena makan sihat, kena ada cara hidup sihat. Dan saya ada baca somewhere ya, punca-punca orang dapat masalah jantung, hati semua ni kan, jantung ni, because dia stress for nothing. Kadang-kadang ya, perasaan cemburu, perasaan iri, perasaan risau tu sahabat-sahabat kita. Good morning, terima kasih Fatih. Macam ni. Sebenarnya bila perasaan-perasaan yang tak elok ni banyak, dia lagi memudahkan kita untuk mendapat penyakit-penyakit yang tidak sepatutnya kita dapat ya. Sebab korang kena ingat ya, IJN hari tu proposition ya. Ini Kak Ros tiba-tiba cakap ni sebab Kak Ros ingat semalam Kak Ros lupa nak relate kan ya. Sebab 2 hari lepas kan kita cerita pneumonia adalah pembunuh nombor 1, nombor 2 ischemic heart disease ya. Jadinya sahabat-sahabat kita, tolong jaga kesihatan hati kita ya. Mulakan hari kita dengan positif, mulakan hari kita dengan kegembiraan. Thank you Al-Fatih, thank you Manokolo. Sebab macam ni, kalau kita bangun pagi kita nak dengki dengan orang, ini belief system kita kena ubah ya, revolusi minda kita ya. Bangun pagi kita syukur pada Tuhan. Lepas tu kita jangan dengki dengan orang. Kita hanya fikir diri kita, okey, bagaimana aku nak jadi lebih baik. Jangan kita ni duk dengki-dengki, orang tu ada itu, orang ni ada ini. Dan even masalah politik pun kita hanya berdoa ya. Kita berdoa sambil kita ubah kita punya approach, kita punya persepsi terhadap ahli politik. Jangan korang jumpa ahli politik terus macam macam tu macam ni ya. Melainkan jika ahli politik tu dah sangat tua lah ya, lagi senior daripada you kena hormati. Sebab adab orang kita adalah orang yang bersopan santun. Stay positif sahabat-sahabat. Macam ni, macam Kak Ros kan, orang juta-juta ke apa tak bayar ke apa, aku relax je. Aku dibuli-buli, anak aku dibuli-buli, aku relax je. Sebab kita tahu apa yang kita buat ya. Sebab macam ni, mereka merancang, kita merancang, tapi perancangan Allah yang paling benar ya, yang paling benar. Macam tu sahabat-sahabat kita. Okey. Ni kita nak cerita yang hari tu ni.
Masa hari kita sedang berkalut-kalut tu ya. No mega project, no problem. Okey. Sebenarnya tak apalah ya. Tak apalah. Macam Gamuda, kalau dekat Malaysia dia tak ada mega project pun, apa salahnya? Sebab dia dah dapat projek dekat Taiwan ya. Macam tu. Good morning, good morning. Sorry muka pucat sikit ya. Biasalah waktu pagi korang. Tak ada filter-milter ni. Korang tengoklah muka aku seaslinya ya. Okey. Okey, China telah membuat sekatan untuk ekspor bahan baku untuk buat chip ya, chip processor ya. Jadi sekarang Australia pun termasuk dalam negara yang dihalang untuk diekspor. Macam tu. Macam tu sahabat-sahabat kita ya. Jadinya sahabat kita, sekarang Australia ni sedang mencarilah rare earth material ya. Sebab tu kita kata sekarang bolehlah kerajaan Malaysia ya, sebab benda ni berlaku yesterday ya. Sebab Australia sekarang memang dia ada buat press conference ke Nikkei Asia semula ya. Dia memang mencari rare earth material. So why not ya? Why not? Thank you Afatih. So why not ya? Kenapa tidak kerajaan Malaysia mungkin hantar 1 or 2% ya untuk jumpa dengan perwakilan Australia untuk membincangkan, sebab kita pun ada rare earth mineral REE tu. Sebab tu sahabat-sahabat kita dalam kerajaan ni kita kena tahu apa yang berlaku globally, jadi kita boleh fikir apa tindakan kita ya. Macam tu. So sahabat, kepada korang-korang, kalau korang kenal orang politik yang rapat-rapat tu, korang bagi tahulah ya. Australia sekarang memang cari bahan untuk buat chip processing ya, dan rare earth elements lah ya, REE. So inilah masa yang terbaik je untuk geng SG4 semua tu untuk pergi dan macam pergi and try to deal ya, supaya satu projek boleh berlaku ya. Benda ni you kena pandai ambil peluang ya, ambil peluang. Aku ni bangun pagi memikirkan untuk dia orang ya, tapi tak apalah, sebab sekurang-kurangnya Al-Fatih, sebenarnya this is the right time ya. Ini masa yang benar ya, sebab yesterday Australia dia sudah menggelupur ya, jadinya sekarang ni dia nak buat macam mana? Jadi kita masuk jarum lah. Kedah dah start nego dengan Western OC. Baguslah tu. Tapi jangan Kedah saja. Maksudnya kita kena seluruh lah. Negeri-negeri lain ke apa, datang under SG4 lah. Macam tu. Bersatu padu ya. Western OC. Kau janganlah dengan satu company saja, sahabat-sahabat. Ni Kak Ros nak cerita. Korang kalau nego, tak payah nego satu company. Kau kena nego dengan banyak-banyak company, supaya korang ada option yang lebih baik. Macam tu. Terima kasih prihatin. Kedah kan ya. Tapi dia sekarang dia nego dengan satu company. So kita harap ya dia boleh memperluaskan lagi ya. China paling advance. Dia katalah, dia ngaku. China ni macam biasa, sambil-sambil dia sedang mengadvancekan diri dia ngaku dia paling advance. Jangan harap dia nak share teknologi dengan kita, dengan negara lain. China, ya ampun. Memang sebab tu ya, thank you Romla. Sebab tu ya, bila kita hantar student kita ke China untuk macam EV lah apa ya, dia akan ajar teknologi yang outdated. Dia tak akan ajar teknologi advance. Sebab dia orang tu semangat nasionalisme dia sangat tinggi ya. China is for China. Teknologi China is for China, bukan untuk mereka. Macam tu. So okey lah tu ya. Okey lah tu. Kalau Kedah dah jalankan, korang buatlah betul-betul ya. Jangan jadi macam Serba Dynamic ya. Itu saja pesanan aku ya. Pesanan penaja ya. Sebab biasa kalau nak berunding, cuba cari 2-3 company yang lebih kurang ya, supaya you orang ada option. Waalaikumsalam. Sebab negara China memang macam tu sahabat-sahabat kita. Janganlah korang risau. Okey. Ni.
Lagi benda baru ya, benda baru. Banyak option. Ya betul, kita kena banyak option. Sebab kalau kita berunding dengan satu, kita tak akan ada pilihan-pilihan ya. Macam tu. Okay, ni nak cerita apa jadi sebenarnya sebelum Dynamic. Makan duit ajalah ya. Itu is a money game. Okay sahabat, ini news yesterday ya. Jepun bagus. Sebab Jepun dari segi perkongsian teknologi sangat bagus ya. Tapi untuk REE ni sekarang kita kena ambil kesempatan sebab Australia memerlukan. So kita kena deal dengan mereka. Maksudnya deal pun bukan deal satu saja. Sebab kalau you deal dengan satu company saja, you tak akan tahu option apa yang you ada. Sebab bila satu company ni, you akan mengehadkan you punya pilihan-pilihan. Macam korang jugalah. Sebelum korang kahwin, korang pilih macam tu kan. Tolong ulas isu server dynamic. Server dynamic dah tutup kes ya sahabat-sahabatku. Okay, pagi ni kita nak bagi tahu news international dulu ya. Sebab macam ni, barang yang lepas barang yang lepas usah dikenang. Macam tu. Duit dah hilang. Terima kasih Afatih. I tak suka ulang benda-benda macam tu lah. Tapi belajarlah dari kesilapan ya. Money game. Itu orang kata money game. Usah dikenang. Okay, ni kita nak cerita benda yang advance ni. Pagi ni teknologi ya sahabat-sahabat. Kita tak payah serabut-serabutkan. Tapi belajarlah ya. Kita jangan. Thank you Doti. Sorry baru masuk. Tak apa Hazri. Ini kita pagi ni biasa Kak Ros cerita share-share teknologi ya. Sebab hari Jumaat kan. Terima kasih. Ya, orang yang belajar dekat Jepun, perkongsian ilmunya sangat benar ya. Okay, kita nak cerita farewell to solar panel. Selamat tinggal kepada solar panel ya. This photovoltaic ceramic. Dia adalah photovoltaic. Okay. Dia 1000 kali lebih powerful daripada solar panel. So, apa cerita solar panel? Solar panel. Kak aku dah cakap. Thank you Doti. Solar panel. That's why nak cerita korang macam kerajaan nak cerita nak buat projek solar panel terapung dekat Tasik Kenyir. Korang tahu kan dia akan memusnahkan ekosistem kita. Goodbye je lah. Ya Al-Fatih. Seramik. 2 hari lepas dia ada spray. Ini seramik. So macam mana? Malaysia baru je buat solar farm. Malaysia dia akan ambil barang yang terkebelakang. Malaysia sifat macam tu Hazri. Sebab dia bukan ada minda advance. Tak ada. Dia akan terima. Kita ni user saja, pengguna. Ya, solar panel kos tinggi sahabat-sahabatku. Tapi kita kena faham bila benda-benda yang dynamic macam ni ya. Lepas tu sekarang China hidrogen lah. Lepas tu untuk data center modular, nuklear. Jadi solar panel ni gula-gula je untuk menyebabkan kita ambil barang lambakan yang ada dekat China ya. Macam tu. Okay, sebenarnya sahabat, terima kasih ya Abah Sahar semua. Kepada yang bagi gift pada Kak Ros semua tu, terima kasih ya. Kak Ros sangat menghargai ya. Okay, sebab bila korang bagi gift ya, automatically ya, satu Kak Ros ada income. Dua, kita akan meningkatkan kita punya ranking punya room ya. Bukan Kak Ros punya ranking saja. Korang punya ranking pun korang akan bertambah benda. Sebab Kak Ros pun lagi semangat ya. Untuk bagi tahu benda-benda yang advance yang sahabat-sahabat tak terfikir. Zainal, terima kasih ya. Kita tak, sebenarnya kita ni dijadikan dumping. Apa ni sahabat kita? Tempat longgokkan bahan-bahan yang ketinggalan zaman daripada segi teknologi. Solar terbesar. Hari tu apa ni? Pavilion REIT dia cuba buat deal ya, tapi dia tidak diluluskan. Aku tak tahulah Nik Nazmi ya. Tapi you tengok sendirilah. Sebenarnya
solar atas air ni tidak digalakkan. Sekarang orang solar print dekat bangunan je sahabat-sahabatku, spray. Sekarang dia orang buat dalam seramik ya, Ini dibangunkan bukan oleh China ya, dibangunkan menggunakan Swiss teknologi. Masalah ni kalau dah dia mula nak buat benda-benda macam tu, dia akan buat kau punya, dan dia akan buat dengan cara yang paling efisien. Itu kita sukanya negara European. Okey. Kak Ros kata ya, silicon based solar cell have dominated solar energy. Lepas tu ya, however ya, solar panel ni tak akan boleh lawan ya the photovoltaic ceramic developed by Swiss researcher in recent years. Sebab tu kita kata seramik rumah engkau tu boleh membantu menjanakan energi. Yelah ni seramik ni macam ni. Dia dalam percubaan ya, seramik. Waalaikumsalam Zaina, thank you. Terima kasih ya Zaina. Dan korang tengok ya, bagaimana orang putih ni dia tak nak, sebab dia tahu solar ni akhirnya the residue dia punya bahan-bahan buangan ni akan menyusahkan negara mereka. Waalaikumsalam Mr. Katim. Abang Katim, dari Johor kita ke? Terima kasih Abang Katim sebab join. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sebab join Kak Ros. Jadinya sahabat kita, sebab ini adalah katanya untuk greener future, sebab mereka nak mengurangkan bahan buangan akibat solar panel. Sebab solar panel walaupun hayat dia selama 15 tahun, kadang-kadang 10 tahun dah tak boleh guna. Waalaikumsalam semua. Kak Ros ni just datang sebab nak bagi tahulah benda-benda teknologi ni ya. At least setidak-tidaknya sahabat kita tahu bahawa solar panel bukanlah solusi. Sebab tadi China pun kata dia orang fokus kepada green energy. Lepas tu untuk data center bukan solar tapi nuklear modular. Jadi macam-macam tu lah Kak Ros bagi tahu ya. Engineer yang buat ni ya adalah ETH Zurich ya. Dia merupakan grup ini a public research university dekat Switzerland. Maksudnya research R&D itu dibuat oleh universiti ya, pihak-pihak yang pakar. So basically sahabat-sahabat kita, dia akan terus membuat R&D dan membuat capaian-capaian dan dapatan baru ya. Dan di mana kita yang duk habis duit untuk solar yang tradisional ini akan berdepan dengan krisis. Nak jual dah tak laku. Selepas 10 tahun kita akan berdepan dengan krisis lambakan sisa buangan solar panel. Macam tu. Okay, tapi kita ucapkan tahniah ya. Kita ucapkan tahniah. Kita ucapkan tahniah sahabat kita. So sekarang ni mereka sedang melakukan research dan sudah terbukti bahawa boleh buat seramik punya solar panel. Okay, bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun macam kita pagi biasalah 367. Orang kalau aku cerita politik, laju aja ya. Laju aja. Lepas tu kita pun nak cerita lah ya, sahabat-sahabat kita tahu ya bagaimana embargo yang telah dikenakan. Haram lah. Ya, korang kalau cerita politik, ya Allah laju. Tapi benda penting macam ni korang macam malah aku nak dengar. Lebih baik aku pergi room gosip. Ni kawan kita tahu kan bahawa Amerika telah mengenakan embargo dan sekatan ke atas negara Venezuela. Walaupun sekarang Venezuela tak boleh jual dia punya minyak, tetapi mereka telah jumpa sesuatu yang lebih besar untuk produce
energy for millennia. Oh, korang. Okey. Okey. Karo baca ya. One of the largest facility in the world, the Guri Hydroelectric Power Plant, also yang juga dikenali ya sebagai sebuah power plant, nama dia Guri Hydroelectric Power Plant ya, empangan called Simon Bolivar Hydroelectric Station ya. Okay, it's a boogie nation. Yalah, memanglah dia negara yang sangat mendukacitakan ya, keadaan mereka sangat teruk ya, ekonomi mereka jahanam semualah. Tetapi ya sahabat ya, mereka akan menggelakkan empangan tersebut. Ini rupa empangan dia. Kak Ros kena tunjuk ya supaya korang tahu. Jadi dia akan menggerakkan balik empangan ini untuk memberikan kecukupan tenaga untuk negara mereka. Macam tu. Jadi Caroni River tu akan mengalirkan air yang deras dan memberi tenaga bersih, hidroelektrik. Macam itulah ya, kita keterdesakan kita akan menyebabkan kita akan berfikir ya bagaimana untuk survive. Terima kasih yang bantu Kak Ros tap-tap tu. Tapi hari ni kita tak lama ya. Kita kejap saja sebab nanti takut you all nak pergi kenduri, macam jumpa kawan-kawan, makan-makan. Macam tu. Ulfa pun ada. Terima kasih Ulfa join Kak Ros. Okay. So dia kata empangan ini ya, hydroelectric punya empangan ini ya, power plant ni, dia akan mempertingkatkan kebolehbekalan tenaga dan dia akan mengurangkan kos tenaga. Tak apa user. Nanti I akan upload juga ya. I akan upload juga dekat YouTube ya. Macam tu. Sebab Kak Ros seorang je. Nanti kalau yang dekat YouTube macam tu, macam ni, itu nak komen sini, itu tak komen sini, kan korang pula yang macam tu kan. Sedih ya. Macam tu sahabat-sahabat. FB. Sahabatku, FB aku tak ada ya. Kak Ros permanently been banned by the FB. Permanently ya. Macam tu. So gitulah, kita tengok berita-berita yang baik, berita yang bagus. Saya akan upload nanti dekat YouTube. Macam tu. Lepas tu kalau dekat YouTube tu korang join lah nama kini ya. Nama kini. Lepas tu korang janganlah duk skip advertisement tu. So I can generate income juga dekat sana. Aku cakap je. Apa ni benda-benda yang baru ya? Benda-benda yang baru Kak Ros kena tengok. Okay, Guangdong Festival tak ada. Kita dah cerita benda ni. Okay, inside a firewall vendor, 5 tahun war with Chinese hacker hijacking its device. Biasalah kan. Kau beli device dari China, kau kena bersedia lah ya sahabat-sahabatku. Kena bersedia dari segi risiko. Ada bug, risiko ada. Waalaikumsalam semuanya. Risiko ada bug, risiko ada penggodaman, dan risiko kau fikir kau guna CCTV tu untuk memantau rakyat engkau ke apa, tapi sebenarnya engkau dipantau. Macam tu. Hunter become the hunted. Pemburu akan jadi bahan mangsa buruan. Macam tu. Macam itulah sahabat-sahabat kita ya. Kak Ros ni tengok-tengok ni. Tengok-tengok benda-benda yang masing data center land transaction. Jual tanah. Okey, dan kita pun ucapkan tahniah ya pada polisi kerajaan yang baru, sahabat-sahabat kita. Salam Jumaat semua. Waalaikumsalam. Okey, kita ucapkan tahniah juga, benda yang baik kita kena terima kasih ya. Dengan kerajaan sekarang polisi dia semua Thai vehicle owner mesti membayar semua denda, fines kan, denda dan compound
sebelum keluar daripada Malaysia. Okay, so benda ni dekat Arau ya, saya bagi tahu ya, Okay, owners of Thailand registered vehicle, semua pemilik kenderaan dari Thailand yang berdaftar yang sentiasa memasuki negara kita mulai hari ini ya. Mulai hari ini anda, sebelum anda dibenarkan keluar ke negara anda ya, sebelum anda keluar dekat checkpoint ya, anda mesti membayar semua saman dan cukai yang ada. Tak ada pilihan ya, tak ada pilihan. Sebab yalah mereka duk speed, mereka duk gitu, mereka duk gini ya. Macam tu. Ya, asyik kita aja yang kena bayar. Jadi kenalah bayar. Lepas tu mereka memberitahu ya. Lepas tu compound dia, orang yang tak settlekan bayaran denda dan compound ni tidak boleh keluar. Kau kena bayar. Kau bergolok ke, kau bergadai ke, kau kena bayar. Dan terima kasih H. Muhammad. Good morning, telang. Jadinya mereka juga yang beroperasi sebagai pengangkut turis ya, untuk pengangkutan macam mengambil pelancong ya, juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Singapura pun sekarang dia orang dah kena bayar ya sebelum dia orang keluar. Saya tak tahulah, yang tu saya dengar dah lama ya. Dah lama, dalam seminggu. Waalaikumsalam. Okey. Dia berkata ya, ini pihak tadi kat rumah kat Alison. Sebab semalam bila ada orang main bunga api banyak sulfur, hidung alergi ya. Okey, beliau berkata ya, pihak immigration dan custom dekat situ ya juga berkata ya, selama 4 hari special operation ya, pihak JPJ semua tu berjaya memungut ya sejumlah RM31,600 jumlah denda compound yang tidak dibayar oleh kenderaan yang berdaftar di negara jiran. Jangan rapat dengan Syafiq, nanti UMDP cakap sokong Najib. Saya baik dengan Datuk Najib. Saya memang pergi kes dia pun. Saya baik dengan Rafiq. Kawan kot. Sahabat yang baru-baru kenal ni, Kak Ros baik dengan semua orang ya. Sebab Kak Ros bukan orang politik. Aku orang rakyat. Benda baik kita puji, benda tak baik kita bagi solusi. Macam tu. Saya baik dengan Rafiq. Saya baik dengan semua orang. Saya tak ada masalah. Sebab politik ni hanya bila kau nak ngundi. Politik ni bila kita nak ngundi. Kita nak ngundi siapa? Masa satu hari tu je kita guna politik. Lepas tu tak ada. Lepas tu semua kawan-kawan ya. Sebab kita tak tahu bila kita perlu tolongan orang ke apa ke. Kita kawan semua. Jangan kita pecah belahkan penyatuan kita. Kenapa kita tidak boleh berjaya? Sebab kita duk asyik mempolitik 24/7. Tidak. Politik hanya sewaktu anda nak mengundi. Atau paling kuat sewaktu kempen pilihan raya. Itu aja. 14 hari tu ke? Itu aja. Atau sebulan tu, itu aja. Selepas itu tak ada politik. Tak ada politik, tak ada apa-apa. Kita semua mesti bersatu di bawah payung Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kita rakyat Malaysia. Kita Persekutuan Tanah Melayu, ada Sarawak, ada Sabah ya. Kita mesti bersatu padu untuk negara kita. Bukan untuk ahli politik. Jangan kita mati demi ahli politik. Tak ada. Macam tu. Nanti aku akan upkan aku punya video dengan Tun ya. Aku orang baru tahu. Aku baik dengan semua orang. Tak lama lagi. Nanti dengan Datuk Syed Anwar pula. Kak Ros baik dengan semua orang. Sebab Kak Ros bukan ahli politik. Dan apa room saya buat kat sini tak ada dibayar oleh sesiapa ya. Kak Ros dapat income daripada korang punya gift, korang punya tak skip video dekat advertisement dekat YouTube. Sebab korang tahu kan kerajaan sekarang dia orang buat apa pada Kak Ros, tapi still apa yang baik Kak Ros cakap baik. Apa yang kau buat tu, itu urusan kau dengan Tuhan. Nanti kau akan jawablah nanti. Sebab apa yang pasti setiap orang akan menghadapi kematian. So anda akan dipertanggungjawabkan.
sekiranya anda menyalahgunakan kuasa untuk menindas orang. Habis cerita. Aku dengan Anwar tak ada masalah. Cuma aku dengan Rafizi, aku cakap betul, aku ada masalah. Aku dengan Tengku Zafrul, aku tak baik. Tapi aku neutral je lah. Aku je gelak je tengok dia especially bila aku tahu dia hire Pakcik Sufian untuk jadi drama ya, Skuti 2 bilion dari US. Aku gelak aje. Macam tu je lah. Sebab sahabat, saya dimiliki oleh rakyat. Tak ada orang boleh ajar saya dengan siapa saya kena berbaik, dengan siapa saya tak berbaik. Saya baik dengan semua orang. Sebab yang penting saya boleh deliver message rakyat, keperluan rakyat, apa kehendak rakyat kepada mereka. Kita politik ni waktu kau nak ngundi je. Rafizi masalah dia memang block aku dan dia banyak juga benda buat ya. Tapi macam itulah, sebab dia tu memang masalah. Rafizi tu dia nak lawan Tokek tu. Macam tu je lah. Saya ada setengah orang saya boleh terima dan saya neutral. Tapi I'm sorry dengan Rafizi kurang. Saya kurang. Tapi kalau jumpa saya boleh bercakap, tak ada masalah. Tapi cakap saya sindir macam tu. Sebab macam ni, saya tak suka orang yang cakap berbelit-belit. Yes is mean yes, no is mean no. Kita jangan buat apa-apa demi untuk dapat kuasa. Kita nak jadi pemimpin demi rakyat, bukan demi kuasa. Macam tu. Mencari sinar abadi. Sabar je lah dia dengan formula dia. Tak apalah. Sebab lagi-lagi apa yang dia cakap hari tu saya tak boleh terima lah. Bahalul lah apalah, itu tak boleh. Kau orang tak boleh kata macam tu pada rakyat. Rakyat sebenarnya ingatkan kau ini orang ada integriti ya. Kau orang mengotakkan apa yang kau kata. Macam tu je. Rakyat buat kesilapan, tapi bukan bermaksud rakyat akan kekal bodoh selama-lamanya. 33 bulan lagi sahabat kita akan mengundi. Jadi korang perhatikan tingkah laku dan gerak mereka ya. Saya sangat simple. Saya dengan Tun pun saya baik. Dengan Datuk Seri Anwar, keluarga kita pun sangat baik ya. Maksudnya Datuk Seri Anwar dengan ada ayah kepada anak saya ya, is a good friend. Walaupun mereka foreigner ya, because last time Datuk Seri Anwar memang dia sangat dia punya network dengan foreigner sangat bagus ya. Macam tu. So basically dia sangat baik. Masa Datuk Seri Anwar di penjara semua, Mamat tu lah ya. Ayah kepada bapa saya selalu pergi melawat ya, selalu bersama-sama ya. Jadi tak ada masalah. Kita orang baik dengan semua orang. Tapi pegangan politik aku berbeza. Aku baik dengan semua orang dan aku bukan ahli politik. Aku hanya pergi mengundi. Waktu tu aku pangkah siapa yang aku rasa boleh membantu untuk membaikkan keadaan, membawa ke hadapan urusan-urusan rakyat. Rafizi, you nak suruh Rafizi jadi PMX, dia tu lawan Tokek. Itu room mesti dibayar oleh dia. Dia banyak habis duit untuk propaganda ya. Macam tu. Tapi tak apalah, dia buatlah kerja dia. Kita tidak menggeji. Sebab masing-masing ada cita-cita. Tapi pakai baju ukur di badan. Macam tu lah ya. Lepas tu kan sahabat kita kan, daripada 16 Thai fan ya, dia orang 16 Thai fan ni rupa-rupanya 16 Thai fan ni dia melakukan banyak kesalahan ya. Punyalah compound tu sampai 31,000 sahabat-sahabat. Macam tu. Waalaikumsalam. Alah Rafizi semua tu, kita jangan sebut nama dia ya, nanti kita kena flag ya. Sahabat kita tak boleh sebut. Room Kak Ros ni sekarang dah tak boleh sebut nama-nama orang ya. Macam tu. So sahabat-sahabat kita, aduh ya Allah, hai, aku ni macam mana ya. Macam ni. Okay. So sekarang ni alhamdulillah lah ya sahabat-sahabat kita, jadi dapatlah income untuk JPJ semua-semuanya. Macam tu. Okay. Maksudnya selepas ini, siapa-siapa yang dari Thailand, siapa yang ada keluarga dekat Thailand, semua bagi tahu ya. Bagi tahu semua kenderaan yang nak datang, kalau ada saman sila bawa duit berlebihan ya. Okey Kak Ros, maaf ya. Kenapa tu? Kenapa semani saya?
Tak heran kenapa pilihan. Ya, mengenai isu baja, alhamdulillah kita berharap petani-petani kita selepas ini terjaga ya, pembelaan tu. Sebenarnya benda-benda yang terkaitan dengan bahan yang non perishable ni sangat mudah untuk kita kesan ke mana perginya. Okey, Jen Wang, kau nak tengok kalau pakai tudung, takkan kau tak masuk kat rupanya. Pergilah tengok kat rupanya video tu. Okey, sekejap ya. Hakim Sekera ya. Full judgement dia ya. Okey. Ini malam ni lah kita bincang ya. Pasal full judgement, alasan penghakiman ya. Okey. Alasan penghakiman Datuk Najib malam ni kita bincang. Sebab Kak Ros nak baca study betul-betul ya. Sebab benda-benda yang menarik ni kita harus study untuk kita faham. Ya, kita tak boleh sebut nama ya. Okey. Sri Lanka ya, Kak Ros nak bagi tahu ya, Sri Lanka ada satu orang Sri Lanka ya terjatuh ya. Sahabat korang tahu ke? Pagi tadi ya 8.52 Sri Lanka worker, pekerja Sri Lanka jatuh daripada overpass dekat JB. Ni dia dekat sini ya. Ni sini. Ramai orang kita nak jadi pani tapi tut. Macam tu. Okey, dia okey. Kak Ros baca ya. Seorang pekerja kilang ya, warga Sri Lanka telah meninggal dunia ya, mati ya selepas terjatuh daripada overpass. Selepas mereka kenapa dia cuba jatuh dekat situ, sebab dia cuba nak melarikan evade ni maksudnya melarikan diri ya dari pemeriksaan oleh Jabatan Immigration semalam. Dia lari-lari sampai dia jatuh mati. Sebab tu orang kata orang yang buat kesalahan ni biasanya dia akan panik. Dan dia akan melakukan perkara-perkara yang bodoh. Sekarang amat kesianlah kepada keluarga beliau ya yang di Sri Lanka. Ya, di CIQ ya. Johor Bahru Assistant Commissioner ya, dia memberitahu ya perkara ini berlaku mangsa jatuh atas kereta Perdua Myvi ya yang melintasi the spot connecting JB Central to Sultan Iskandar Building. Bukan CIQ ya, JB Central to Sultan Iskandar Building. Maksudnya ada pemeriksaan serbuan lah immigration, sebab dekat Johor sekarang immigration kan sangat-sangat aktif. Jadi dia nak larikan diri dia cuba tu, lepas tu dia jatuh dan dia mati ya. Dia mati serta-merta di tempat kejadian ya. Kematian itu disahkan oleh pembantu perubatan dari Sultanah Aminah punya hospital. Memang macam itulah, dia sedang melarikan diri. Okey. So sahabat-sahabat kita, kalau kita ada pekerja-pekerja warga asing, bagi tahu mereka kalau ada immigration semua, jangan panik. Alah, paling kuat korang kena denda, kena rotan, masuk penjara, lepas tu kau boleh ada lagi kehidupan ya. Jangan kau buat benda-benda macam ni sehingga menyebabkan kau kehilangan nyawa. Sebab kita tahu kadang-kadang ada juga pekerja kita larikan diri semua. Oh, kita panggil juga JB Central, Cik Ros. Okey, CIQ JB Central. Okey, Kak Ros minta maaf ya, Kak Ros bukan orang Johor ya. Jadi Kak Ros je baca kat sini ya. Kalau salah, Kak Ros minta maaf sebab Kak Ros tak tahu. Cuma macam itulah dekat JB sekarang bagus ya, immigration dia memang sangat aktif ya, sangat aktif. Hari tu abang burger kan, abang burger tepi jalan ya, semua dia sapu. Lepas tu amoy-amoy ya, ngurut-ngurut semua-semua tu ya. Okey. Kita tengok ya apa yang berlaku di pagi ini, sebab sekarang pukul 9 kadang-kadang
Waalaikumsalam ya. Kadang-kadang berita akan sampai ya. 15 minit tadi kegembiraan hari raya Deepavali ya. Saya tahun ni semenjak setahun 2 tahun ni semenjak my best friend tak ada, Deepavali dah tak ada sambut ya. Semenjak mendiang Ramesh Rao dah tak ada lah. Biasa aku merapu dengan dia ya. So bila dia tak ada lah. Biasa kalau saya duduk overseas pun untuk Deepavali dia akan call semua-semua ya. Macam tu. Yelah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, semua orang yang terapat dengan kita akan meninggalkan kita. Tinggallah kita satu seorang terkanting. Ni kalau nak tengok apa yang berlaku. Okey. Kalau nak tengok apa yang berlaku dekat Malaysia ni. Nation lah ya. Sebab tu kadang-kadang kalau tengok berita terkini ya, dekat nasi lemak cepat habis sis. Alhamdulillah. Bulat King, I nampak ke sahabat kita. Bulat King, thank you. Bulat King, aku ingatkan dia pergi overseas ya. Hari tu saya fikir Doti pergi overseas. Korang kan. Okey sahabat-sahabat ya, dekat Bayan Lepas Pulau Pinang ya. 11 motosikal ya, berita buruk ya, 11 motosikal semua musnah akibat kebakaran. Ya, Ramesh sangat baik sebab tu dia ada sekelompok orang India tak suka dia ya, sebab dia saya dengan dia menggerakkan pengharaman penjualan arak ya di 7-Eleven dan 24 hour shop ya. Maksudnya masuk je pukul 12 korang tak boleh jual arak. So benda tu orang sangat marah dengan kita ya. Tapi aku peduli apa? Sebab dulu masa dia masuk tu kita buat polisi untuk tu. Paizu Juso, terima kasih. Waalaikumsalam. Hamidah, Paizu. Abu Lakin dia buat macam tu, entah-entah dia memang pergi overseas ya. Bukan boleh percaya. Hari ni tak masuk hutan ya. Mungkin malam ni kita masuk hutan ya. Sebab malam ni kita nak bincangkan pasal penghakiman penuh yang diberikan oleh Sekerah ya. Datuk Colin ku yang cute ya. Jemput makan. Macam tu. Terima kasih ya. So sahabat-sahabat kita terkait dengan motosikal terbakar semua tu, saya ingatkan kepada anda ya, tolong ambil insurans yang bersesuaian ya, untuk melindungi anda daripada kejadian-kejadian macam ni ya. Ini Pak Weku Sengau, memanglah kau tak tahu ke aku sesama. Kau baru masuk, memang kau baru tahu ya. Macam ni kami nak makan kalau tak post. Yelah sahabat-sahabat kita ya. Nanti kalau tengok apa lagi yang baru ni, tak ada benda baru ya. Yang 11 okey, kita cakap pasal parti lah sikit. Tahu tak apa. Alah Pak Weku, jangan cengeng-cengeng dengan Kak Arul ya aku. Nanti kena. Haus, minum dulu Kak Ros. Malah aku nak minum sebab tadi dah makan ubat kan, rasa macam tak sedap. Kak Ros tak boleh jadi pegombela Datuk Najib ke? Alah Kak Ros malas. Aku bukan macam tu. Boleh sebenarnya kawan-kawan Kak Ros boleh. Yang Azrul, yang semalam Kak Ros ada gambar dia tepi Kak Ros tu. Dia orang mix lah. Orang geng-geng kita, geng mix. Itu orang. Itu lawyer tu sahabat-sahabatku. Kalau kau menipu, kau jadi saksi, kau kena cross dengan dia, memang kau akan boleh dapat serangan jantung. Sebab 2 witness dah mati ya. Sebab dia memang baik. Tapi sepatutnya untuk pembelaan ni, saya rasa Azrul Stock daripada, dia dah datuk rasanya. Aku ni panggil kawan aku macam tu je. Dia patutnya masuk dalam tim pembelaan ya. Kak Ros tak perlu. Kak Ros buat kerja intelijen saja. Macam tu. Sebab Kak Ros tak ada temper ya. Aku kalau orang WhatsApp saksi berbohong ni, aku geram. Jumpa dekat luar mahkamah, aku tabuh kepala ya.
Ya, dah datuk. Aku lupa minta maaf ya Manuk Kolok. Dah datuk. Tapi kita kawan kan, kita duk panggil macam tu lah. Dari zaman dulu-dulu lagi. Jadinya sahabat, kita tengok Awani pula apa yang berlaku dekat Awani. Datuk Azrul Stroke memang bahaya ya. Dia sahabat yang baik. Tapi kalau bila dia dah masuk dalam mahkamah, kalau ada saksi-saksi yang nonsense, memang mati. Dah 2 orang mati ya. Dah 2 orang mati. Dah 2 orang mati. Macam tu. Sebab ni Kak Ros ni pakai baju ukur di badan. Kak Ros bukan orang gila nak kuasa, nak apa-apa, tak ada. Saya tak perlu. Saya tidak perlu benda-benda macam tu. Saya akan directkan kepada orang yang mampu. Sebab dia memang pakar dari segi menyoal witness. Sebab pembelaan sekarang, macam tu lah. Dia memerlukan orang yang betul-betul boleh shake the witness. Ya, tak payah jadi advocate. Memang betul Bulat King. Nak jadi advocate buat apa sahabat-sahabatku? Lagipun Kak Ros tak boleh lah duduk lama-lama dekat mahkamah. Aku rasa macam tak boleh. Kak Ros tak boleh duduk lama-lama dalam satu benda ya. Okey. Mahar International ya memberitahu bahawa negara Bintang Daud. Kak, adakah Melayu kita asyik gagal? Bukan. Patih Anja. Kak, adakah Melayu asyik gagal Hakimi? Sebelum Kak Ros masuk international. Bukan Melayu gagal, itu Melayu kroning gagal. Melayu yang betul-betul tak gagal. Kita boleh hidup seadanya ya sahabat. Tapi masalahnya peluang-peluang, duit-duit semua tu dibagi pada kroni. Kau tengoklah. Permodalan hartanah Bumi Putra bagi kroni juga, rugi juga. Orang Melayu tak gagal. Tapi masalahnya segala peluang dan duit tu mostly diberi kepada kroni. Dan diberikan kepada orang yang tidak layak. Tengok Angka Azizi. Grab yang taksi banyak sebab Grab dia apa dia buat? Grab yang dulu dituduh-tuduh dan Datin Rosmah punya ya. Lah dah tahu juga ya, ketahuan juga ya. Tapi aku kenapa Datin tak saman ya? Tapi tak payahlah sama menyamar. Okey. Sebenarnya macam ni sahabat-sahabat kita. Grab. Orang yang duduk dekat dalam tu asalnya ya, mereka adalah orang yang betul-betul nak buat duit. Nak buat duit, bukan nak sakau duit. Korang kena faham, orang yang nak buat duit dengan orang nak sakau duit. Orang nak sakau duit ni, dia tidak akan mempersiapkan diri dia dengan skill untuk push dia punya bisnes. Dia hanya mempersiapkan company dia untuk terima duit, geran dan dana. That's the thing. Sebab tu kita gagal. Sebab tu Grab berjaya. They want to get better. Dia nak banyak. Dia mempersiapkan diri dia untuk dapat duit, untuk buat duit. Kita pula, orang kita yang ada anak datuk lah apa-apa ya. Kenapa mereka selalu gagal? Kerana mereka mempersiapkan diri untuk terima duit. Betul Cik Su. Saya ada member kerja dekat WC Venture. Mereka cakap lebih startup pada Chinese. Dan Chinese pula ada juga dia sikap dia ya. Dia orang nak buat duit. Dan dia orang tak ada sekatan apa benda yang dia orang patut buat. Macam kita ni kebanyakan yang dapat dana ni semuanya. Sebab kalau betul-betul adil ya, Angka Azizi, kawan saya si Zest tu, yang Zest tu, dia patut dapat. Saya sendiri pun patut dapat. Tapi dia orang tak bantu kita. Kita ni dipijak-pijak. Duit tu, dana tu dia bagi pada orang lain. Thank you. Thank you Bulat King. Bukan hanya ngangan, no. Dia orang buka mulut memang untuk disuap. Dia orang tak nak. Dia orang tak fikir. Farm Fresh dapat. Farm Fresh pun terkait juga ya. I bukan nak cakap apa. Fashion Valley tu sebab kabel lagi kebal ya. Lepas tu Farm Fresh tu pun dia ada isu-isu tersendiri ya. Thank you Bulat King. Sahabat-sahabat kita ya. Kita ucap terima kasih kepada yang support Kak Ros, Patih Enjang. Ya. Dia orang selfish. Betul. Macam tu. Patih. Sebab you tengok dekat Farm Fresh tu, siapa ada kat situ?
Farm Fresh tu bukan bermula dengan dana. Farm Fresh tu dimulakan oleh siapa? Dia orang nak buat duit. Sebab tu dia orang pergi IPO. Sebenarnya company-company pergi IPO ni, they take the public money. Okay? Public money lah through dia punya share offering. Kena faham siapa dekat Farm Fresh. Bukan Melayu punya. Alahai. Itu angka ya. Angka Cina tu dari dulu lagi sahabat. Dia tu usaha tangga kejayaan. Terima kasih Patik Anjang. So kena faham ya. Sebab tu orang-orang macam ni dia buat tu untuk dapat duit, untuk cari duit, untuk tambah income. Orang kita yang ada kabel-kabel besar ni, dia buat untuk terima duit. Terima. Bukan untuk expand benda tu. Dia orang bukan nak buat duit. Dia orang nak terima duit. Sebab mereka tidak mempersiapkan diri untuk jadi orang yang fikir untuk buat duit. Sebab tu cara percakapan mereka pun kita dengar. Even Khazanah sendiri sekarang, dia kata apa? 47 million tu is insignificant. Maksudnya tidak penting. Kecil. Macam alah, itu kacang putih punya. Macam tu. Ingat. Iya, no semanis saya. Actually Farm Fresh ya, Uncle Chinese tu, saya tahu dia memang berusaha dari dulu ya. Dari dulu dia usaha ya. Itu modus operandi dia. Orang Melayu kena ke depan. Sebab orang Melayu kita ni pun, kalau harapkan orang Melayu kita jadi macam Fashion Valley lah. Tunggu ngangkat duit je. Dia orang tak nak kembangkan. Ya, MTA kita 40. Betul. Saya tahu angka tu. Sebab dulu ada satu company cuba bersaing dengan Farm Fresh ya, dari awal-awal. Ini sebab Kak Ros lawyer kan. Kita lawyer corporate ya. So that company pun lepas tu dia melingkup lah. Sekarang dah nampak hidup balik. Sebab aku adalah bantu sikit ya. Lepas tu dia kurang hajar. Lepas tu aku tinggalkan je. Kau buat lah ya. Apa kau rasa hebat, tak apalah. Tapi Uncle Chinese yang uruskan Farm Fresh tu, dia memang orang yang berusaha ya. Dia committed ya. Dia berterusan. Macam Kak Ros lah, buat projek yang Kak Ros nak buat sekarang ni. Berterusan, usaha lah. Cuma minta maaf lah, dekat Malaysia ni Kak Ros dah buat kesilapan ya. Bila Kak Ros balik, Kak Ros tak tahu bahawa orang Malaysia ni dasar dia, walaupun dia berkelihatan sangat mulia ya, tetapi kelakuan tidak sama. Sebab tu walaupun saya orang Malaysia, sebab saya tidak banyak berurusan dengan orang Malaysia, saya tak tahu. Jadi lepas kena tu baru kita tahu, oh macam ni rupanya. Ya, apa yang tu kata tu betul lah ya. Bukan jenis Melayu. Sebab mereka nak duit. Faham tak? Mereka nak terima duit. Give me the money. Tapi mereka bukan nak berusaha keras, bangun pagi, pergi committed, guna otak bagaimana nak itu, nak ini. Tengok halal expo kita yang dibuat oleh macam-macam. Kita sepatutnya halal tu di bawah JAKIM saja. Tak payahlah ada halal benda itu ini. Tak payah. Kau tak payah rumitkan keadaan dan banyakkan agensi. Tengok dia orang buat hari tu expo yang dekat Australia tu. Tak ke gila? Itu expo habis juta-juta. Tapi apa kau dapat? Macam tu sahabat-sahabat kita. Orang kita tidak mahu mempersiapkan. Dan golongan-golongan yang betul-betul buat kerja, Uncle Azizi ada, saya ada sebagai contoh, Zez ada ya. Lepas tu company kawan saya tu yang at Salomon, dia sangat successful ya. Sepatutnya Khazanah invest dalam company dia di Malaysia ni. Sebab dia usaha ya. Dia committed untuk buat duit. Dan dia ada expertise. Tapi tak ada orang-orang yang macam kita ni tidak akan dilayan. Sebab dia kita ni sistemik ya. Sistemik. Seluruh sistem kita ni sudah kotor dengan benda-benda yang tidak ikut jalan yang benar ya. Sebab bayangkan ya, mana ada satu company yang baru 1-2 hari buka sudah boleh dapat award. Mana ada company yang 8 tahun dormant boleh dapat projek. Sedangkan kita yang bootstrap ni, kita lah bos ya. Sebab kita dah habis duit banyak juta-juta dah. Boleh tengok dalam statement account. Kita yang bootstrap ni macam-macam pula kehendak yang mereka nak buat ya. Thank you Karen Ted.
Macam-macam mereka minta. Oh, kena ada sok-sok, kena bayar gaji macam tu, macam ni. Aku dulu sampai aku cakap, kau tahu tak, aku dah bootstrap dah. Bootstrap ni sahabat, maksudnya kita lah bos, kita lah kuli dah. Kita dah juta dah, kau kena habis, kena tipu punya. So, macam mana? Macam mana sahabat? Dia tak akan bantu orang macam kita. Kalau tidak, nanti keluarga nak beli rumah besar, gelang besar semua, macam mana? Macam mana? Tak ada sahabat-sahabatku. Bukan Kak Ros nak mengutuk, tapi itulah realiti. Sebab saya dah pernah pergi minta dana ya, untuk bantu usahawan saya yang 40 orang ni ya. Bukan minta untuk saya, untuk 40 orang ni. Projek tu saya dah start dah. Bukan projek idea, bukan projek atas kertas ya. Kita dah ada buyer, kita projek tu dah jalan, kita dah buat 2-3 kali kontena, kita ekspor 2-3 kontena dah ekspor. Kita dah jalan benda tu. Cuma untuk teruskan sebab aku kena call dengan orang, aku pun bodoh sebab percaya orang ya. Yalah, aku tak tahu pula pakai mulia-mulia aulia macam tu menipu duit. Aku pun tak tahu juga sebab baru duduk je kan. So, bila kita start dekat situ, kita pun pergilah cari dana untuk bantu sebab katanya banyak nak. Oi, macam-macam pula dimintanya. Macam tu. Bukan, pakai lip balm sahabat-sahabat kita. Lip balm, mulut aku kering sebab tadi makan ubat yang allergic tu kan. Jadinya kita pergi-pergi, lala kita ni dibuat macam bola. Kejap situ, kejap sini. Itulah setelah aku cakap, tak apalah. Lebih baik aku buat. Aku jadi jurucakap kepada rakyat aku. Habis cerita. So, sahabatku sebenarnya macam ni ya. Macam ni. Kadang-kadang apa yang berlaku ya, apa yang berlaku tu sebenarnya ada hikmahnya. Pemodalan Bumiputera Berhad gaji berapa? 70,000 sahabat. Aku minta dengan kerajaan masa tu, masa kita punya awal-awal tu, masa tu saya masih lagi ada saving ya. Dan support daripada overseas ya. Saya hanya minta 250,000 sahaja untuk bantu 40 usahawan. Dan mereka ini ada 400 produk. Dan kita dah masuk penetrate pasaran Afrika. Some of my product I dah siap hantar ke Jerman, ke Russia ya. Disetting. Apa mereka buat? Tak tolong. Lebih baik mereka bagi kepada orang tu, orang ni ya, bagi dana lagi kepada 50 juta kepada pemodalan hartanah, bagi kepada orang tu. Itulah sahabat-sahabat kita. Itulah sahabat-sahabat kita. Orang kita yang ada kuasa ni, mereka tidak pernah fikir untuk buat duit. Mereka fikir untuk sakau duit. Ya, ada produk kita ya, usahawan kita. Produk dia, orang Russia makan ya. Masa winter semua crack, dia orang hilang ya. So basically membaikkan kulit mereka ya. Aku pun tak tahulah apa kilang kita buat dekat Malaysia ni memang jadi benda tu. Dekat Malaysia macam tak ada kesan. Sebab tu kadang ada produk memang killer dekat Malaysia tapi dekat luar tak berjaya. Tak berjaya. Sebab faktor environment, pemakanan mereka mungkin berbeza ya. Mereka nampak 40 orang, bukan 40 MOU. Tajamnya. Saya minta dengan semua orang. Saya minta dengan semua orang. Dekat bos marah bahagian usahawan tu kawan saya kot. Sebab tu sahabat-sahabat, nak dapat dana ni kalau you macam, dia adalah open secret lah ya. You orang tahulah open secretnya macam mana. Macam tu je lah. Lebih baik dia orang buat macam lesung tu. Bagi. Lepas tu lesung tutup. Usahawan aku hilang 250,000 ya duit dia. Aku dengan dia kan macam, kita ni asyik kena kencing. Ya. Ya, betul kasih. Ya, faktor cuaca juga. Ya, faktor cuaca. Sebab ada produk ya dekat Malaysia memang bagus. Tapi dekat sana tak laku. Tak jadi, tak jalan. Ada produk dekat sini, alah, tak jalan punya. Pergi sana memang kau-kau punya. Tapi masalah tu macam tu lah ya. Sebab macam ni, masa tu kita pun terkena dengan pandemik semua-semua ya. Dan Kak Ros pun juga terkesan daripada pandemik ya. Sebab Kak Ros orang bisnes. Kita buat bisnes betul-betul. Kita tak ada dokongan orang politik ya. Basically kita bersekitar dengan bisnes. So apa jadi? Dah kena tipu satu hal. Tak ada dokongan satu hal. Lepas tu pandemik satu hal.
Lepas tu pandemik dulu, kita berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun. Lepas tu yang tahun pertama tu, kita dah habis. Kak Ros habis semua saving sebab Kak Ros bayar 6 bulan gaji pekerja. Kalau kau ada 30 gaji pekerja dan semua gaji pekerja kau tu bukan kecil anak, kau nak bayar 6 bulan, memang habis sahabat. Macam tu. Okey, sebenarnya sahabat, sekarang pun saya ada projek yang di-offer oleh kerajaan, oleh orang-orang sekarang, tapi I tak buat sebab itu merapu. Ini korang ni offer projek ni, korang jenis broker maut. Bukannya korang nak buat projek betul-betul. Aku tak nak involve dengan benda macam tu. Sorry lah. Tak apa, lebih baik lah aku buat live, aku dapat gift, aku dapat itu ini, itu jadi income yang halal. Daripada aku menjarah duit-duit korang. Buat apa? Buat apa nak senang di dunia? Lepas tu nak minta maaf dengan 34 juta rakyat. Tak payahlah. Alang-alang dah susah. Apa peliknya? Aku tak kuasa. Broker mau banyak ya. Hari tu pun ada orang cakap, belum apa-apa lagi cerita 7%, 10% this and that. Kau tahu tak consultant, corporate advisor kita punya fee macam mana? First, satu fee yang you kena bayar. Ini fee memang tak boleh return balik. Ini fee sebab masa kita duduk baca you punya matter. 2, lepas tu kita akan ambil successful rate. Successful rate ni maksudnya kalau projek tu berjaya, kita akan ambil sama ada maksimum dia 3% ya, satu kali. Lepas tu kalau kita ada long punya projek melibatkan kita punya involvement, kita akan ambil 0.2% atau 0.5% sehingga projek tu tamat. Itu saja. Mana cerita 15% semua-semua ni? Tak ada. Itu broker maut semua. So, I tak involve benda-benda macam ni ya. Sudah-sudahlah. Aku susah dah. Aku nak cari masalah buat apa? Aku tak nak terlibat dengan benda-benda merapu macam ni. Okey, apa cerita? Okey, sahabat kita di Sepanyol ya. Di Sepanyol carian masih lagi diteruskan ya. Sebab dia ada ribut sekurang-kurangnya 158 nyawa terkorban. Terima kasih Lalan KL. Sahabat kita, Kak Arus memang gitu. Bukan Kak Arus tak ada peluang tau. Tanya Ayunawi Kak Arus lah. Tanya Zest tu. Si Zest. Saya dengan Zest tu. Gitu ya. Kita buat projek kemain lagi ya. Produk dah pergi overseas. Mak Saleh dah ambil, dah hantar balik produk ke Malaysia as a second punya produk ya, produk yang jenis lain. Maksudnya bahan baku tu diambil daripada kita. Kita nak minta pendanaan untuk orang yang memang keluarkan produk baku yang orang Perancis ambil. Duit kita yang habis. Aku gelak je dekat Zeh. Aku kata, tu yang Kak Ros kata kat dia. Kan Zeh, aku dah kata Zez, kita tak boleh buat benda ni. Tu kita kata tak apalah, kau simpan, kau makanlah duit tu daripada aku bagi rasuah. Habis cerita. Kita tak akan bagi satu sen haram lah. Melainkan kalau projek kita dah berjalan dan you pula facility kita lah. Maksudnya tolong kita buat dokumen apa-apa mestilah kena bayar. Pergi kencing pun kena bayar. Itu benda yang munasabah, yang patut kita bayar. Ya Cik Nordin, modal diorang tak ada tapi tak ada hal, tapi diorang nak persiap atas modal. Itu tak boleh. Mana boleh macam tu. Sebab tu kita akan dapat kualiti produk yang buruk. Tak boleh. Kau nak makan modal. Modal kalau dapat 1 juta, kau nak 250,000. Ngok, orang nak buat projek tu, orang submit paper 1 juta. Itulah kita kena gunakan. Macam tu. Untung atas angin. Ya Cik Nordin, saya sangat setuju ya. Sahabat Kak Ros bukan nak buruk-burukkan, tapi perangai macam tu. Kita ada sampai orang telefon Ayunawi maki. Sebab nak maki aku takut. Aku kan boleh tahan juga perangai ya. Kau nak maki aku cari kau dekat rumah. Kita bermaki depan rumah kau. 25% tu benda biasa. Sebab sahabat-sahabat, dimaki-makinya Ayunawi. Dia kata, bos kau bodoh, kau Ayunawi tekanan perasaan ya. 1 minggu. Dia pun ratu air mata juga, nangis.
Aku gelak je pada muka kau. Kalau aku kata tak nak, aku tak nak. Aku tinggal je meeting ya. Aku tak peduli. Lantaklah kau orang. Bermuzakarah nak mencakau duit rakyat. Tidaknya kita. Ini Black Arrow masuk. Maki, cerita apa? Maki. Ini pakcik bawang kita dah masuk ya. Pakcik bawang kita dah masuk. Tak ada. Ini Kak Ros bagi kita santai-santai lah, bagi pengalaman kita ya. Jadi ada projek-projek yang diorang memang akan cari Kak Ros. Tak ada. Aku tak akan buat punya. Kalau kau suruh up kau punya harga, tak apalah ya. Ulat dalam batu boleh hidup. Aku akan jadi TikToker. Aku akan jadi social media influencer. Aku buat duit daripada benda-benda ni je ya. That's why kalau kata kalau korang tengok YouTube tu, korang janganlah skip the advertisement ya. Sebab macam ni, Kak Ros ni terpaksa berkorban ya sebab tak nak makan duit korang. Aku menderita gila balik Malaysia sebab kita masa buat projek dekat luar tak ada macam tu sahabat. Kita macam ni, Kak Ros very simple. Dia orang tak pernah minta advance ke modal, maksudnya 20%, 10% daripada modal projek. Tak ada. So kita yang bayar tu adalah semua yang dijustifikasikan dalam projek paper kita. Maksudnya kita akan cakap, okay, ini 1 juta bayar kepada konsultan, atau 500,000 bayar kepada project advisor. Macam tu. Justifikasi tu dah ada dalam bajet kita tu dah ada. Tapi ini tak ada. Dia orang minta sakau macam tu je ya. 20%, 25%. Apakah hal macam ni? Aku tak boleh lah. Minta maaf lah. Aku tak boleh buat lah. Sebab benda ni benda baru untuk aku. Aku tak akan buat sebab aku tahu benda baru ini, tapi ini nak jadi iblis punya ni. Before you. Sebab macam ni, saya pun mungkin Tuhan sebelum ini Tuhan dah beri saya kemewahan. Saya dah rasa kemewahan ya. Saya dah rasa kuasa. Lagipun saya pun ada keluarga luar negara ya. Saya tak nak menjatuhkan maruah anak-anak saya ya. Sebab bapak-bapak dia orang pun orang-orang yang terpandang ya. Jadi kita tak batak duit lah ya. Macam tu. Sebab kadang orang ni dia jadi gila ni sebab dia mungkin dia tak ada harta benda langsung ya. Macam saya ni, saya tak ada risau. Anak saya tu insyaAllah lah tak ada apa. Cuma sekarang untuk daily life tu lah saya kena struggle lah ya. Sebab saya dah buat kesilapan balik dekat sini. Dan saya pun macam silap percaya pada orang yang tak benar. NGO pun kena bagi persen. Sebab tu takkan korang tak ingat perbualan antara satu ahli politik dengan satu influencer katanya ya. Macam tu. Bukan macam tu ya. Tak ada. Takkan kau tak tahu. Itu open secret kot. Thank you adik Bravo Zulu. Itu open secret kot. Orang jadi gila. Ya, tak bersyukur. Kita ni nikmat. Kita boleh bergerak. Kita boleh bercakap pun. Itu satu nikmat yang besar. Cakap sakau sana, sakau sini. Semua orang boleh. Buktinya mana? Kalau ada bukti ramai, aku rasa penjara kita ni penuh dengan diorang ya. Sebab tu I cakap, sebenarnya bila you tak kena tangkap, itu adalah Tuhan menolong anda untuk anda bertaubat. Okay. Sebab undang-undang ni biasalah, selagi tak kena tangkap anda tidak bersalah. Macam tu. Buat bisnes Dobi layan diri. Oh itu sahabat. Itu sahabat. Dobi, kau tengok Dobi, kau tengok modal, kau tengok ROI dia. Malah cerita. Sebab aku dulu belajar juga masa dekat bank ya. Kita pergi kelas money laundering, kita pergi kelas AMLA. Orang lain tak nak pergi, aku pergi. Sebab aku ni memang diandalkan untuk kerja-kerja yang orang tak nak ya. Terpaling nak bukti. Kau tengoklah sendiri apa jadi. Tak apa. One best dari net PSC kata ada benda bermasalah pun tu. Tak payahlah ya. Tak payahlah nak minta-minta bukti. Nanti di akhirat nanti kau akan tengok semuanya. Mana yang tak ditangkap, yang ditangkap tu sebenarnya Allah membantu anda untuk anda bertaubat. Berhentilah. Kalau dulu kita jahat, sekarang kita jadi orang baik. Yang nak minta bukti tu kenapa? Kau ada buat money laundering ke? Kau pernah ambil rasuah ke? Atau kau jadi broker maut? Kau pernah jadi broker maut tak? Terima kasih Abang Aji.
Abi Gigi, Abi Gigi kita. Okay, so basically ya sahabat-sahabat kita, macam ni. Kalau korang biasa jadi broker maut, kau tak boleh duduk dalam room Kak Ros ya. Kau orang broker maut ni ya. Batak Buti. Buktinya Malaysia dah hampir jadi Venezuela. Ya, Chipstar bagi jawapan yang benar. Batak Buti. Aku lawyer kau, aku tahu. Kau tahu tak, kalau aku bagi bukti kan, telanjang semua korang yang duduk ambil tu. Aku ni buat investigation case ya. Kau yang Batak Bukti ni, aku nak tengok juga muka ya. Nanti ada mungkin 3 Disember ya. 2 Disember. Kau jumpa aku dekat mahkamah. Gitu. Kau jumpa aku dekat mahkamah, nanti aku nak tanya, kenapa kau nak Batak Bukti? Aku nak tengok kau punya credential. Sebab aku tahu aku punya credential. Thank you Bulat King. We dig oil, we grow oil. Macam tu. Minta bukti ya. You know kalau kita buat betul-betul forensic account, tak selamat. Ramai orang yang penuh penjara ya sahabat. Live Fandom, Budak Ipoh, thank you. Dah habis dah mata. Ya, Bulat King bagi mata api. Terima kasih Bulat King. Marah now. Tak ada sahabat-sahabat. Orang yang masuk dalam dunia, ingat tak hari tu bila kita cakap pasal masalah rasuah kan, dia orang masuk nak serang kita ya. Masalahnya mungkin dia orang pun makan rasuah lah ya. Ataupun dia tu anak bini kepada orang yang makan rasuah. Sebab mestilah dia akan mempertahankan. Ya betul. Acik comel. Sebab Kak Ros memang pandangan macam tu ya. Sebab tu Kak Ros kan, ada orang kan macam kita kenal ya. Saya selalu nasihatkan ya, udah lah tu, cukup lah ya. Macam tu, cukup Puteri Gunung, Putra Gunung. Mata hijau. Bulat King buat mata hijau tadi, dia bagi mata hijau ke aku ya. Terima kasih Bulat King. Lepas tu sahabat-sahabat kita, Kak Ros ni bukan apa, bukanlah kita nak bebek-bebek. Ini kita santai-santai ya. 9, pukul 10 nanti kita tutup lah, atau sebelum pukul 10. Sebab Kak Ros pun nak bagi korang pergi bersosial ya. Dan cuma Kak Ros minta tolong korang janganlah pergi room asyik ya. Janganlah korang lepas habis Kak Ros korang pergi gosip ya. Sebab korang tahu tak, semalam bila Kak Ros letak gambar Datuk Azrul dengan Kak Ros ya, ada orang screenshot tanya Datuk Azrul. Ini konsep I nak cakap. Sampai saya dengan Datuk Azrul, kita orang gelap. Orang tu kepo nak tahu. I cakap, lepas tu ingatkan perempuan. Rupanya lelaki pun kepo bawang. Macam tu. Sekarang kerja pakai kabel. Sebab itulah tengoklah perancangan longkang kita macam mana. Pembangunan berlaku apa-apa. Terima kasih. Ya, saya pun harap macam tu sahabat-sahabat ya. Kalau bercakap, kita bercakap benda-benda yang benar. Dan kita jangan macam mencaci-cacikan orang ya. Terutamanya orang yang ada jawatan sebagai pemimpin ya. Sebab at least walaupun kita geram dengan dia, kita hormati jugalah kerusi dia ya. Cuma aku dengan Rafizi, aku tak ngam. Itu je maksima aku boleh kata. Aku tak ngam. Aku tengok Rafizi, aku tak ngam. Macam tu. Al-Fatih, terima kasih sebab hadir ya. Terima kasih Al-Fatih. Sebab tak boleh. Sebab aku dengan Rafizi tu, sebab dia tu macam nak lawan Toki. Aku pun tak suka ya orang tak ada kesetiaan. Kak Ros tak suka orang tak setia ya. Orang tak setia, orang yang sanggup mengkhianati orang. Sebab kita dah pernah ya hidup dikhianati. Jadi kita tahu betapa menyebabkan benda tu, menyebabkan merubah kita punya persepsi terhadap orang ya. Biasa tak datang apa dia, Hakim Asma. Ros biasa tak dah dengar Hakim Asma tak. Saya geng-geng saya kebanyakan yang bukan Melayu sebab tak tahulah. Sebab kita kan macam ni kan agaknya. Tapi geng-geng bukan Melayu ramailah kitanya ya. Lepas tu dekat Penang tu kita ada kawan kita Mila, Syamila, Syamila. Hi, good morning Sofia.
Macam tu. So sahabat-sahabat kita, Kak Ros ni nak cakap ya, hari ni kita punya isu-isu penting dah habis. Tak Abang Gigi, saya tak kawan. Saya macam ni, saya nampak moden tapi saya tak berkawan dengan orang yang ultra moden ya. Ultra macam tu. Sebab bagi saya everything ada limit ya. Sebab kita I tak tahulah, pandangan I berbeza ya. Kita baik, kita kalau jumpa kenal macam tu je, kita tak ada masalah ya. Kita tak ada masalah. Tapi Menteri BM kita baik-baik semua lah. Kita tak ada masalah dari segi kita nak benci ke apa. Tak ada. Cuma I just cakap satu, you orang hanya akan dengar I cakap I tak dengar Fizi. Itu sahaja. Dengan orang lain I tak ada kisah. Dengan Siti Kasim ke apa, tak ada. I tak ada masalah. Sebab kita ni at the end of the day, kita satu bangsa je. Walaupun mereka merasakan mereka bangsa lain. Gitu. Thank you Muhammad Fatih. So sahabat-sahabat kita, Kak Ros dah nak berhenti. Jadi macam ni, pukul 11 Kak Ros nak berhenti ya. Korang nak tanya-tanya apa ya, korang nak tanya apa, bolehlah ni Kak Ros buka sesi ni. Lagi 10 minit ni. Waalaikumsalam. Sebab Kak Ros nak suruh korang bersiap-siap sedia ya. Siap sedia awal. Lepas tu pergi makan-makan mi udang semua ya. Lepas tu pergilah. Bolehlah korang laju sikit pergi masjid supaya korang boleh letak kenderaan korang ya. Aku bukan liberal. Tak ada. Aku anti. Aku bukan liberal. Saya modern. Tapi ada sampai satu tahap saya bukan liberal. Tak ada. Saya dengan geng Amerika saya dari dulu lagi kita anti orang-orang yang macam LGBTQI. Anti tu maksudnya kita tidak mendokong. Kita mendoakan yang terbaik tapi kita tidak mendokong. Perbuatan itu tidak perlu diwar-warkan. Kalau anda suka dua alam pun anda tidak perlu berbangga dengan kejahilan anda ya. Kau tengok aku macam ni pun aku buka ya. Hati-hati ya. Mahkamah syariah tak boleh lah sahabat. Kak Ros ni bukan lawyer syariah. Aku pergi mahkamah syariah pun aku takut ya. Macam-macam ke high. Macam tu. Macam-macam ke high. Saya ramai Malaysia akan bermula Pulau Pinang. Pulau Pinang untuk MSS banyak lah ya. Kita kalau buat pembersihan dekat situ banyak yang kita boleh tahu ya. Tapi itulah, bila kepimpinan kita tidak begitu kukuh ya. Tidak begitu kukuh ya. Dia terikat dengan perjanjian setan situ, perjanjian setan sini ya. Jadi masalah lah. Masalah. Bila next live, biasa Kak Ros setiap malam pukul 8.30. Kalau Kak Ros tak ada tu maksudnya Kak Ros mungkin tidak sihat ataupun kena ban. Tapi biasa kalau kena ban, Kak Ros akan update dalam Kak Ros punya WTT. Kalau tak sihat tu maksudnya kalau macam teruk benang, barulah Kak Ros tak live ya. Sebab biasa Kak Ros akan share pukul 8.30 sampai pukul 11 malam. Sebab bila masuk pukul 11 malam tu berita international masuk. Jadi kita akan kongsi sama-sama supaya korang tahu apa yang berlaku. Tak ada. Saya tak shopping. Saya tak suka shopping dan saya orang yang sangat homey ya. Saya bukan jenis, you tengok saya macam ni. Saya bukan jenis orang pergi karaoke, orang pergi kelab ke apa. Tak ada. Saya tak minat benda-benda macam tu. I'm sorry. Jiwa saya sangat jiwa orang tua ya. Old soul macam tu sahabatku. Sebab tu orang heran ya. Ros kau modern. Aku modern buat kerja ya. Aku modern untuk buat kerja. Bukan aku modern untuk membinasakan diri aku. Pergi mengkayakan kelab lah, mengkayakan karaoke lah. Apa benda-benda setan. Buat apa kau nak pergi? Kau sendiri pun banyak masalah ya. Terima kasih. Dalam zaman ini jangan jual tanah. Kalau ada tanah, jangan jual tanah. Good morning. Good morning. Okay, anak saya dah bangun sahabat-sahabat kita. InsyaAllah. Okay. Okay, Mama will give to you. Okay, sahabat-sahabat kita ya. Kak Ros minta maaf ya. Kak Ros dah kena pergi. Macam tu. Kita akan berhubung malam ni. Petang ni kalau ada berita hangat baru, berita baru Kak Ros akan live. Kalau tidak malam ni ya. Malam ni insyaAllah. Kita doakan semoga kita diberi kesihatan jasmani rohani, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita akan jumpa malam ini. Okay. Bye. Assalamualaikum semua ya.